nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Muka surat 120. Dan bermula Allah Ta'ala kasih akan sekalian yang berbuat baik. Allah Ta'ala kasih kepada sekalian yang berbuat baik. Dan kasih ia akan sekalian yang takut akan dia. Dia kasih kepada orang yang takut kepadanya. Dan kasih ia akan sekalian yang banyak taubat. Dia kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Dan kasih ia kepada sekalian yang bersuci. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kasih kepada sekalian hamba-Nya yang baik. Yang baik. Orang panggil orang ju. Abrar, golongan abrar. Dia takut kepadanya. Takut dengan makna takwa. Dua dah. Orang baik, orang yang takwa dan orang yang banyak bertaubat. Jadi kita takut ke dia, jadi orang baik, lepas tu kita kena bertaubat. Bertaubat ni sebab apa kita kena bertaubat? Sebab tak ada manusia yang tidak salah kecuali Nabi dan para Rasul. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam bersalah. Nabi kata, Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam. Anak Adam ni makna bakar mari daripada Nabi Adam. Menasia lah. Nampak tu tak? Tak kira siapa-siapa, Nabi kata khata'un bersalah. Baik obat nak salahnya nak buat lagu mana? Nabi sambung belakang tu. Jadi kita nak lari daripada bersalah tak ada sebab Nabi kata lagu tu. Kalau ada orang tu kata dia tak lagi buat salah dia cuci semua dosa dia. Hak tu belawak. Tak sedut royak demo lepas tahu mana, demo alis tahu mana. Demo keturunan Nabi. Lo ni duk jajah keturunan Nabi. Pokok habaib dia panggil. Habib kau tu, Habib kau ni. Dia royak dia keturunan Nabi. Jadi bila disebut keturunan Nabi tu bukan sekat tu saja. Dia nak suruh orang tatang dia, mulia ke dia. Dan di Indonesia tu, dia sebut, dia kata dia boleh beri syafaat. Tengok dalam video tu, duduk dabik dada kan. Ingat semua dia kata, kamu semua. Kami dia kata. Anak cucu Nabi ni akan memberi syafaat kepada kamu sekalian. Agak. Pak kita tak sampai lagi lagu tu. Kalau sampai pak kita, jual demo. Tapi Indonesia, pakak dipuja. Boleh dia kata lah. Cerita tu gak karut marut. Macam-macam. Yang banyak bertaubat. Jadi Nabi kata, setiap manusia, semuanya salah. Pak kita purus ni, pak nak buat mana? Nabi biobat belakang. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah ialah bertaubat. Itu jawapan dia ni. Biarlah jadi orang panggil jadual kita. Setiap hari astagfirullah. Gapo dia minta maaf Tuhan. Minta ampun Tuhan. Aku taubat we Tuhan. Ada. Lepas tu kalau kita duk buat lagu tu, Tuhan suka. Kalau orang kan, Allah WhatsApp dengar, duk minta maaf semacam tak? Minta maaf lah. Berapa kali nak minta maaf? Nanti gaya lah minta maafnya kalau sama kita tak? Tapi Tuhan kan, dia suka. Kalau boleh, kau banyak kita minta maaf dengan dia, kau dia suka. Pelik tak? Hak tak serupa dengan manusia ni Tuhan. Dia suka benar minta maaf dengan dia. Selagi dia suka minta dengan dia. Tak. Minta kau tu, minta kau ni. Dia suka kita minta.
Jadi kita tahu butin ni, kita kena guna lah. Tuhan suka minta, kena banyak doa. Tuhan suka kali kita bertaubat, istighfar sama, minta maaf sama. Nak suruh Tuhan suka. Selagi dia kata, dia suka orang yang bersuci. Sebab itulah orang yang jaga, ahli ulama ke dia jaga kan. Dia duduk dengan semaya. Walaupun tidak semaya, habis semaya dia ambil. Sebab apa? Tuhan suka. Jadi 4 perkara disebut Tuhan suka. Jadi orang baik, takut ke dia, minta taubat, minta ampun semua, lepas tu duduk dalam keadaan bersuci. Orang hak mu tengok dia jaga bersuci, dia mula tok guru. Bukti ni cerita ni dia tak jadi mufti besar lagi. Di sekitar tahun 87 gitu. Dia buat satu ijtima' di Tuk Uban, mu ingat lagi tu. Duk ngajar kata panjang masa tu. Dia buat di Tuk Uban. Jadi masa tunya Ustaz arwah Ustaz Mak Taif duduk bocak. Lepas asar, pelik kami dulu dia kuat ceramah pasal pun ada. Penuh orang ijtima' sebab dia ada pasal pakmalan. Jadi benda tu sudah tu lepas asar tu sementara tunggu dia tu Ustaz Mak Taif hidup kecek siapa kereta dia. Siapa kereta dia tu orang pun umumlah ketibuan tuan guru. Dia mari congok. Dia buat begini. Gak kita kata sudah tak semayang lagi, lambat mu duduk tunggu nak dengar dia bocak kan. Tak semayang lagi kata sudah. Orang baru lepas semayang asal-asal ni. Dia pun congok dia mau weekendi. Mu tengah padang kata ada baik weekendi dia ambil semayang dengan kendi. Lepas dia ambil semayang tu, ingat nak semayang, dia naik atas petah. Bocak ceramah. Kita mikir rupanya dia ambil ismayah semua walaupun nak ceramah, nak mengajar. Dia tak duduk dengan tak ada ismayah. Tu kita boleh buat contoh dah. Kau cerita saat ni. Kita duk ingat kau dia ambil ismayah, nak semayah. Rupanya dia ambil ismayah kerana nak ceramah. Lepas tu dia jadi dia tu. Orang boleh ambil buat contoh. Dia tak serupa kita dah. Berkalilah dia duduk di rumah dia. Kalau habis semayah dia ambil lalu. Buat kerja ke begini. Habis semayah. Dia ambil lah. Kita ambil semayah bila nak semayah. Nampak tak? Tikah banyak tu dah. Rupanya bila kita baca sini, bapa dia duduk dalam keadaan bersuci. Artinya bila kita tak ada semayah, kita berhadas kecil. Faham tak? Mana kita tidak suci. Ambil semayah baru kita suci. Dia duduk dengan suci semua. Sebab apa duduk dengan suci? Inilah bukti dia duduk sini. Tuhan suka orang yang bersuci. Boleh kita buat lagu tu. Nyemalah lah. Nak ambil semayang padahal air mudah kat kita tau. Tapi malah. Jadi bapa yang Tuhan kita ni sebut. Dia sebut Tuhan suka go tu suka gon. Bapa. Sebabnya hidup kita atas dunia nak cari Tuhan suka ya. Orang panggil redha tak? Masuk syurga kerana redha Allah. Redha ni Tuhan setuju kita. Tuhan keni, Tuhan suka. Pada waktu mari sini kalau mu nak suruh Tuhan suka, mu kena buat 4 perkara. Nak ulang sekali lagi dia sebut. Redha sayang keni hak tula dah tu. Jadi kita ni kena ambil hati dia. Tuhan beroyak kena ambil hati Tuhan tu, dia mau kata Tuhan ada hati pula. Kena faham tak? Kena ambil hati Tuhan. Jadi Tuhan kita ni dia ajar, mu nak ambil hati Tuhan, mu buat 4 perkara. Pertama mu kena jadi orang jauh. Jauh ni panjang dah lah, payah kat dah nak jadi orang jauh. Jauh belaka. Cecek jauh, buat tem jauh, kira orang jauh, dengan Tuhan jauh, jual beli pun jauh. Ambil pitih orang pun kena bayar. Ni kadang-kadang tok lepas sendiri pun jauh mengatik bukan main. Hutang orang tak bayar. Mu terkejut dengar kalau sebut kan. Moga tak boleh sebut nama orang. Orang pesahur kalau mu sebut ni semua orang kenal, orang terkejut. Kata dia seorang sayang hamba Allah, moga duduk kerja lagi di SUK. Dia kata 8,000 dia ambil pitih 8,000 dia kata. Pak kelon ni tak bayar. Banyak tahun dah.
Tekan tanya, mujurnya royak. Dia kata tak royak kau orang ni, royak demo seorang. Dia royak. Royak kita pun terkejut tepuk dah. Loh, dengan orang setahun ni. Dia kata, lepas tu, dia kata nak bayar. Lepas tu, bila dia kata acak kali tanya dia, panggil ustaz, hutang hamba tu lagu mana? Dia jawab kelik ke orang yang dia ambil PT tu. Dia kata jangan minta acak-acak, kurang pahala dia. Pasal dia kira kalau kita beri hutang ke orang ni boleh pahala kan? Selama masa orang hak berhutang tu tak bayar, kita tu boleh pahala. Kita beri ke dia nak pinjam sebulan, kata tak? Kita beri sebulan boleh dah pahala sebulan. Dia tak bayar lagi sebulan. Tu bukan saja tu. Hari kedua lepas sebulan, 2 bulan tak bayar, 3 bulan tak bayar. Jadi hari-hari hak dia tak bayar tu kita duk kutip pahala. Jadi bila dah kahwin limitok, dia kata jangan minta acak-acak, nanti tak ada pahala pula je. Dia tak khabar hak berdosa dia. Baik. Ni Ustaz Sahul duk ceramah. Kalau royak kejut ni tapi tak boleh royak. Lah, royak ni reboh ke belakang kalau dengar. Baik. Lepas tu dah lama dah ni cerita 2-3 bulan dah, 2-3-4-5 bulan baru. Tengok dalam Facebook hak kahwin hak berhutang saat ni. Orang ni kalau royak pun orang besar juga, duk berjabat, dah buat menteri besar. Jadi dia tulis dalam Facebook dia, ada satu ulama daripada Saudi, dia buat hukum gini. Sesiapa yang berhutang, ada hamba royak dah dulu. Siapa-siapa dia berhutang, haram bagi dia pergi melancong. Kecuali benda yang mustahak kerana nak pergi ziarah orang mati ataupun mungkin urusan anak. Tapi kalau dia pergi dengan tak ada sebab, dia kata nak pergi Kuala Lumpur ke, nak pergi buat umrah, dia kata, kalau hutang tak bayar, haram dia kata. Tu kata ulama. Tu kena ingat molek tu, fatwa ulama daripada Saudi, dia kata haram. Lepas tu dia kata, bila kita bermusafir, hutang tak bayar, musafir kita adalah musafir yang maksiat, tak boleh semaya jamak puasa, tak sah dia. Jadi kawan ni, hak ustaz tu berhutang dengan dia tu, dia pun ambil pendapat dari Facebook dia. Nampak pun baca apa ni, kita pun balas ke dia Facebook. Kata demo tu je ke ustaz tu kau, dia kata. Tanya dia. Dia pun tak ingat, dia jawab balik. Ada kawan royak kau ke demo ustaz mana-mana? Dia tak ingat. Kata demo royak dah 4 bulan, demo tak ingat je. Kejut dia, berkali tak royak kau orang. Dia jangan terpemain hutang ni kan. Jangan, sebab tu kalau kita berasa pitih kita tu, kita tak siri raih kan. Jangan tengok kau serban besar, jangan tengok kau dia ni ustaz sehoga apa. Bab hutang sebuti ni jangan buti mata hak jenis bahasa lunah molek. Betul tak? Dengar kok saat ni kita tu kat Allah. Dianya pula duk tubik semua dalam YouTube ada duk ceramah gapo, kita klik dia tu kat Allah. Orang sahur benar, tak ada arah lah. Nampak tidak sini tak? Jadi gapo hak nak royak sananya? Bila nak jadi orang baik, hak tak bayar hutang tu tak jadi orang baik dah. Ni nak ulah bab baik sebutin. Bila kita baik, kena baik belaka. Hutang-hutang, unjuk-unjuk, pinjam bagi orang sah. Kadang-kadang kan tu yang cari tak tahu duk mana. Pinjam kawah. Ingat zaman dulu kalau pinjam kawah, kau sudah hilang semua. Pinjam kawah sini, kawah bunyi duk kau bunuh kawah. Dia pinjam tak pinjam. Kawah baik. Zaman dulu ni. Ni sebenarnya ada kira dosa pahala berlaku. Pinjam bagi orang, pinjam kena taklid yang sempurna. Kalau cacat kena ganti. Ni tak pinjam. Ada rumah demon. Kau pinjam orang tu. Kau pinjam pula, dia pinjam dengan orang pinjam. Pas orang lain pinjam pula. Kau bagi cari. Tak ingat duduk mana dah bagi demon dah. Tengok-tengok duduk pada tak lah barang kita. Nak kata. Ni KJN lagu ni kan. KJN tak boleh jadi orang baik lagu. Walaupun demo mengatik, walaupun demo semaya banyak, demo puasa sunat, bagian ni makan amalan kita. So ingat, kalau nak suruh Tuhan saya kena jadi orang baik belaka. Baik dengan Tuhan ni buat amal ibadat, jaga hukum dia. Baik dengan orang. Hak ni hak payah ni. Sakut
Dengan Tuhan sendiri minta maaf dengan dia kalau dia maaf. Tapi kalau sakut dengan orang dia kata minta maaf dengan dia dulu. Kalau dia tak maaf aku tak maaf. Nak buat mana? Sebab tu Nabi bila ada orang mati dia bangun cacian dia kata kawan ni aku tahu ada hutang. Siapa dia nak tolong bayar hutang dia, kalau tak ada siapa dia bayar aku nak kelik aku tak sembahyang. Nabi tak sembahyang mayat kalau orang tu mati meninggal hutang. Kita buat main-main tak? Maknanya besar benda tu dah. Jadi tu contoh. Jadi kalau nak jadi orang baik dengan manusia pun kena baik, dengan Tuhan pun kena baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nampak tak? So, lepas tu ia kedua ni selalu heja tu takut sebenarnya huruf H. Takut kepadanya, takut ke dia ni bukan takut sepahatu Tuhan ni, takut bertakwa. Takut ni makna kita duduk bidi semua takut. Dia kata kalau Tuhan tak kening kat tak sibuk sikit abuk nak takut ke dia. Kalau hak dia suruh kita lorak gaduh. Gapo dia suruh sebab sembahyang lah bunyi bel tu kat belorak gaduh kita. Sebab dia panggil suruh sembahyang. Belorak kita. Pasal apa? Takut ke dia. Yang ketiga pula hang sebut tadi kena bertaubat. Jangan duk berat mulut kita. Gini cuba kita set. Kita netu. Beberapa benda hak aku nak buat. Astagfirullah tu biar siapa 100. Pasal apa? Nabi sendiri tak kurang pada 100 hari. Dia tak ada dosa Nabi. Dia sendiri astagfirullah 100 kali. Sebab apa ya Nabi dia tak ada dosa pun dia astagfirullah sampai 100 kali. Dia nak ajar kita, hei umat aku, mung ada dosa ni, mung kena kelih aku. Hak tak ada dosa pun aku istighfar 100 kali. Kalau mung ni patut 200 300. Biarlah kita ambil hak sahih Nabi tak apa dah. Kita ingat bangun pagi esok sebelum tidur malam, lah ni pun dah lagi. Istighfar 100 kali. Ambil wasbih hak pecek ke apa. Jadi ke satu jadual kita, aku nak istighfar hari ni 100 kali. Payah kau istighfar, tak payah rek astagfirullah habis. Nak payah astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kau comel. Dah malas ni. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Oh, paling reka. Gapo dia mana astagfirullah? Minta maaf Tuhan, minta maaf Tuhan, minta maaf Tuhan. Aku minta maaf dengan Allah, aku minta maaf dengan Allah. Itu makna astagfirullah. Nampak? Tapi tak bolehnya berat mulut, nyerajuk setan. Acu kita, kai-karan lah dia kata dah. Nak istighfar sikit, tu asal kai-karan lah, lorak gini. Apa-apa, malam tidur dah. Esok ada dia kata dah. Iblis mai duduk ajar kita. Macam istighfar tu dah. Apa boleh kita ambil selawat dah. Selawat 100 kali. Ambil 2 kali. Lepas tu nombor 4 dia kata saat ni bersuci. Sebenarnya istighfar dengan taubat ni ada beza. Istighfar ni untuk dosa kecil. Hak dosa boleh berjalan, hak jenis apa ni kita buat telarak ke apa, nak kecek telarak, tertengok aurat orang ke apa. Itu contoh dosa kecil. Tu kena istighfar. Adapun kena bertaubat maksud dia ni kita buat dosa besar. Ada dosa besar kena bertaubat, berhenti hak duduk buat dah. Tu baru orang panggil bertaubat. Jadi Tuhan kita ni kata Tuhan sayang kalau kita boleh buat 4 perkara. Ingat tu dah. Kalau nak suruh Tuhan sayang tak buat lah. Sebab kita tak boleh tidak kena Tuhan sayang. Kalau Tuhan tak sayang jawab dia, tak ada chance nak masuk surga. Sebab dia sebut kerana rahmat dan kesian belah dia, keredaan dia baru dia masuk neraka. Bukan kerana amal ibadat kita. Jadi kita pagi petang siang malam nak ambil hati dia. Mau sebut tadi, nak suruh dia sayang kita, nak suruh dia sayang kita, nak suruh dia suka kita, nak suruh dia reda kita. Baik, dan kita kasih akan mereka yang kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Setengah daripada mereka itu orang yang adil dan yang kepercayaan. Balik kita pula, dia kata lagu mana. Kita ni orang beriman ni pula kita sayang kepada siapa hak Tuhan sayang. Pasal apa? Sebab kita nak jalan selorong dengan Tuhan. Hak mana orang hak Tuhan sayang, kita sayang getek ke dia. Hak Tuhan benci, kita benci getek.
Pasal kita malah balah dengan Tuhan. Kalau kita pergi sayang orang yang Tuhan benci, artinya kita balah dengan Tuhan. Orang deraka ke Tuhan, kaki maksiat, jahat. Orang tu kita sayang sebab apa? Dia boleh bersama seria kita dah. Nak cari sama seria, tak cara orang ni musuh Tuhan pun kita buat baik dengan dia. Artinya kita balah dengan Tuhan. Sebab tu Tuhan kita ni kata, kalau kita orang beriman ni, kita sayang ke orang yang Tuhan sayang. Dia kata lagu mana orang yang Tuhan sayang? Sebahagian. Pertamanya orang yang adil. Adil ni bukan maknanya dia jadi tok hakim jatuh hukum adil. Dia adil dalam perbuatan dia, kena pada tepat. Itu makna adil. Wad'u syai' fi mahallih. Itu kaedah takrif adil. Meletakkan benda pada kena pada tempatnya. Itu makna adil. Kalau dia tu jadi pok orang, ada anak, dia adil lagi dari mana? Dia beri pendidikan ke anak, ada dia jaga anak dia, tidak buat maksiat, dia jaga apa ni, menafkah dia biar cukup. Bini dia ada bini pun dia apa ni, dia jaga bini dia, jaga patai larang hak mengukur syarat, dan dia tu bui nafkah, bui sebagai seorang ketua rumah, dia buat tu maknanya hidup dalam mawaddatan warahmah, suka. Ni kena ingat ni son. Bukan kita jaga hukum saja. Ketua rumah ni, suami, seorang suami nak jadi tok lelaki ni, dia kena buat satu suasana yang gembira. Biarlah bini kita tu berasa suka duduk dengan kita. Tu situ. Kan? Sebab tu mula tok guru dia royak benar. Kalau jenis orang jantan, dia nak pergi mana-mana tak royak bini dia kata ngeceh kan. Sebab dia kata bila nafkah, dia kata bukan nafkah piti saja tu. Nafkah perasaan, nafkah jiwa. Ni orang ramai tak cara. Kadang-kadang tu lebah ni satu hal. Dia warak dia ni, dia warak tak kena tepat. Dia dengan bini nak pergi mana-mana dia tak royak. Dia kena royak. Ni kena ingat belakang ni. Hak mana hak jadi tok lelaki ni. Walid tak apa, dia tak jadi tok lelaki kan. Nak pergi mana-mana kena royak ke bini. Biar bini tahu. Bini ni jaga di rumah, nak jumpa dengan itu ada di rumah ke? Tak tahu gimana. Jak-jak dia kemarin lagi. Tu kan mudah tok guru dia marah benar lagu ni. Nak royak tok guru kan. Dia pergi. Sayang pun. Tak jadi setiap sulit dia ni lepas pada Haji Alwi kita ni, lepas pada dia tu ada seorang lagi hok mati dah, hok ia tiga. Nama dia jadi di utupak dan dia royak kamu. Sampai di Kuala Krai, dia berhenti dengan tok guru makan nasi ikan sungai. Sedap. Bila dia makan nasi tu dia tak ada telefon tangan tok guru. Dia tadi pinjam telefon mentah, dia minta dengan setiap sesulit dia. Kawan tu hollow, dia packing. Telefon rumah. Dia ingat telefon rumah, dia telefon rumah. Nak kecek dengan bini. Menteri besar setahu tu. Nak pergi gua mosen, ada kerja, nak pergi banyak kerja tu kan. Makan tu dia telefon bini. Dia dengar pada. Assalamualaikum. Ya. Nama tu Sabariah. Dia panggil ya. Allah, dia kata sedapnya ikan sungai. Kalau ya ada sedaplah kita makan sekali. Nampak tak? Kita pilih Allah tu. Dia jaga hati bini tu. Tahu tak? Ni tu lebah. Bila tanya nak pergi mana? Bini tanya. Ikut orang ni. Tak tahu orang. Dah. Duduk rumah sudah lah kita. Tak kena. Ni orang panggil tidak adil. Nak sebut adil tu. Kita tengok mula tu. Kita pun ngaji lagu ni. Tok guru ni dia buat satu benda yang nak royak. Aku sebagai ketua. Walaupun aku ketua kajian. Aku ketua rumah. Aku tidak abaikan tanggungjawab aku sebagai suami. Ambil hati bini. Nampak dah? Kita kalau makan sedap dengan saya ada, kita royak ke bini kita. Jawab dah. Royak? Royak be? YOLO kau. Tak, kalau mau tak royak cerita tak suka tu, guru lagu tu dah. Tu orang tin lama mengamuk kali royak tok lelaki, tengok tok guru. Lepas tu dia kata orang adil. Faham tak? Amanah orang adil tu makna orang yang dia adil belaka. Dia buat benda kena pada tempat. Bila tok lelaki orang kena pada tempat, dia jadi cikgu kena pada tempat, dia ketua orang kena pada tempat, dia duduk dengan orang kampung ngaji jiran kena pada tempat. Ni mana adil? Baik dengan jiran, hak jiran tu kena ngaji. Sebab tu kita kena ngaji belaka.
Okey. Dan boleh dipercayai amanah. Orang boleh percaya kita. Kalau orang tinggal bahagian pun boleh harap kita. Nak pergi Mekah ni tinggal kereta lah ke demo ni. Tolong tengok-tengok lah. Jaga-jaga. Kita kena tasik ke dia. Kalau dia tinggal kereta kita. Dia suruh kita start. Dia kata boleh lah demo pergi mana-mana. Awak pergi molek. Ni sudah. Bila tuan tak ada. Hak kita tak tergamak kereta kita buat kereta kan. Muak puk getah. Muak macam-macam ada kereta kan. Ada. Muak sapoh. Tuan dia tu tengok sayang kita pun. Ni orang panggil tidak amanah. Jadi dia suruh kita orang berimil ni biar kita sayang kat orang lagu tadi. Apa yang dah hamba sebut tadi? Orang yang adil dan orang yang ada amanah. Ini batu tara kita. Bukan kita sayang kat orang kerana orang tu boleh beri benda kita. Nampak tak? Dia. Masuk ke muka surat 121. Dan Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang khianat. Dia lawan amanah ni khianat. Dan orang yang takabur. Takabur ni makna membesar diri. Sebab apa Tuhan marah sangat orang takabur? Takabur tu sifat dia. Orang yang takabur dia panggil mutakabir. Tidak nama Tuhan ada kan mutakabir? 99. Ada je tak? Al-mutakabir. Mana al-mutakabir ni orang yang tak boleh tegur. Agah. Hak tu yang mudah tok guru dia bernama Samsin tu. Dia tak tahu perkataan sama. Kita pasal kita orang kampung kita dah biasa Samsin ni mari kampung kau dak ikuti tapau kan dah. Samsin tu khianat. Rupanya bila kita kecil dengan dia, dia nak dia ingat Samsin ni orang yang agah tak boleh tegur. Tu maksud dia. Siapa dia orang agah tak boleh tegur? Tuhan. Tak boleh tegur dia. Dia sebut kat dalam ayat dia ada. Aku tidak akan ditanya apa yang kau buat, tapi kamu yang buat akan ditanya. Dalam ayat dia sebut. Orang tak boleh tanya aku buat apa buat gini, buat apa buat gini. Itu makna mutakabir. Sebab itulah kita pun baca Tuhan guna perkataan mutakabir. Mutakabir itu makna takabur. Terkabur. Tapi benda tu huduh duduk di manusia, comel duduk Tuhan. Kena ingat lah. Tidak kata benda huduh duduk kita, huduh duduk Tuhan. Sifat tu huduh duduk kita. Berapa huduh? Nak takabur apa? Kita manusia lemah. Kita makhluk yang lemah. Sakit gigi tak boleh tubik kerja dah tak? Lemah tak lemah. Tuhan ni dia takabur padan dengan dia. Betul tak? Sebab tu dia marah benar orang takabur sebab nak ambil sifat dia. Al-mutakabbir bersifat takabur. Istilah takabur, kalau kita tengok pada istilah ulama, dia panggil takabur ialah batarul haqq. Lawan kebenaran. Ni orang panggil orang sombong, orang takabur. Kalau tengok dalam kitab dia panggil batarul haqq. Kita tahu benda ni betul, tapi kita pergi lawan juga. Kerana ada kepentingan lain, tak saya dengar buah demo walaupun demo betul. Ni kadang-kadang menyakit ni ada kepada orang agama. Kita royak dengan hujah, dengan kitab ni, dengan gapo. Dia tak sinak. Dia belik juga. Padahal dia tak boleh pergi dah hujah. Dia belik juga. Rupa-rupanya dia ada sifat takabur. Sebabnya mengikut istilah ulama, takabur, gapo sebut tadi dia, ialah batarul haqq. Dia tak boleh terima kebenaran. Tu. Allah Ta'ala kasih akan dan Allah Ta'ala ni dia tak sayang kepada orang khianat, orang takabur. Boleh faham tu dua tu. Nombor 3, orang yang mengerjakan maksiat. Buat kerja maksiat. Orang panggil orang asi. Buat maksiat. Sebut benda maksiat ni, benda hak bila benda tu jadi dosa. Orang panggil maksiat lah tu. Itu makna Tuhan tak suka. Dan kita benci akan sekalian orang yang benci akan dia oleh Allah Ta'ala. Tengok ayat Rumi ni pula. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak kasih kepada orang yang khianat, orang yang takabur, orang yang mengerjakan maksiat. Bila Tuhan tu dia taksir 3 jenis manusia ni, orang khianat, orang takabur, orang buat maksiat, maka kita ni kalau nak ambil hati Tuhan, kita benci juga 3 jenis ni. Sebab apa demo benci kawan ni? Sebab demo ni buat maksiat. Kau guna? Puasa.
Dia buat maksiat, duk jodi semaya bentuk. Apa kau demo tengok kawan ni beci je. Demo duk beci kawan kalau salah dia tanya. Orang kata kita ngaji. Mana-mana orang hak Tuhan beci, kita pun kena beci getek. Sebab nak bersama dengan Tuhan. Faham? Bapa Tuhan beci kawannya, dah demo tak semaya. Demo buat maksiat. Berani. Berani kata gitu. Tapi ia lagu tu. Kawan tak boleh koyak ke dia kawan tak boleh kasih ke demo. Kalau kawan bawah pun tak boleh panggil demo. Demo panggil bawah demo kawan tak boleh pergi. Apa? Sebab kawan benci demo. Apa benci kawan? Sebab Tuhan benci demo. Demo mana tahu kawan Tuhan benci kawan. Dah demo tak semaya, demo duduk berjudi. Sepatutnya lagu tu lah. Tapi bila siapa tahu nak buat tu, hanya payah juga dah. 8:22 dia. Setengah daripada mereka itu orang yang zalim dan orang yang khianat. Pendeknya kasih dan benci kita hendaklah mengikut akan kasih dan benci Allah Ta'ala. Begini. Di antara mereka yang dia benci ialah yang zalim. Dia kata dia khianat. Kesimpulannya, kasih dan benci kita adalah mengikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Mengikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana-mana orang hak Tuhan sayang, kita sayang juga kat orang tu. Mana-mana orang hak Tuhan benci, kita benci juga kat orang tu. Baru kita sejalan dengan Tuhan. Betul tak? Itu dia. Boleh faham apa sudah? Faham tu dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak banyak hak kebaikan pula. 3 perkara. Barang siapa ada 3 perkara itu padanya, nescaya mendapat ia akan manis iman, halawatul iman. Salah satu man kunna fihi. 3 perkara, kalau orang tu ada 3 perkara ni, dia akan mengecap kemanisan iman. Kalau kita nak rasa manis iman, kita selama ni kita duk kecap benda manis kat lidah ya. Ni kita berasa keimanan kita ni, kita berasa manis, lazat beriman. Nabi kata kalau mu nak rasa lazatnya beriman ni, kena ada 3 perkara. Pertama, mereka yang adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih kasih kepadanya daripada barang yang lain daripada keduanya. Baca Quran ni dulu lah. Kita tengok dulu mingkaran. Dan kedua, mereka yang kasih ia akan seorang tiada kasih ia akan melainkan kerana Allah Ta'ala. Dan ketiga, mereka yang ada ia benci bahawa kembali ia kepada kufur seperti benci ia bahawa dicampurkan ke dalam api. Begini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara di mana sesiapa yang ada 3 perkara tersebut, ni hadis Nabi dah, dia akan mendapat kemanisan iman. Ini kita boleh ambil panduan ni. Kalau nak rasa manis iman, ni kena ada 3 perkara. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia kasih daripada segala-galanya. Baik kasih kepada Allah dan Rasul lagu mana? Sebab Tuhan tak nampak tengok, Nabi tak ada dah depan kita. Bila kasih ni maknanya kita tu ege dia. Betul tak? Tu ege dia. Tidak duk kata, ya Allah kau kasih pada Allah. Bukan mula. Tunjuk kita kasih kepada Allah. Segala benda hak Tuhan nak kita tu belaka. Baik. Segala hak dia suruh kita buat belaka, hak dia kena pun kita buat. Gapo dia? Bagai sunat. Ada pun bagai wajib tu kalau kita tak buat, kena miak lah. Berdosa, masuk neraka. Tak semayang, tak puasa. Tapi ada benda, kalau kita tak buat pun dia tak marah. Tapi dia kena. Apa kita buat juga walaupun dia tak marah. Pasal dia kena saja kita duk kutip buat tu apa? Sebab kita sayang ke dia. Betul tak? Tidak kita sayang kat orang kan, kita cari benda dia kena. Betul tak? Tu makna kasih kepada Allah. Jadi kita ni mana benda hak wajib kita tak tengok, memang kita pegang sungguh-sungguh. Lepas tu kita kutip tanya khabar gapo dia lagi bagai-bagai sunat hak kita berasa boleh buat. Kita kutip buat. Sebab apa? Bagai sunat ni bagai hak Tuhan kena. Apa yang kita nak buat bagai hak Tuhan kena tu? Sebab kita sayang Tuhan. Nak ayat sayang Tuhan bukan sayang supaya sayang kat orang.
Kalau ada benda ni, kita dah boleh seperkara satu perkara, manisnya iman. Sebab apa je kita tak berasa manis iman ni? Sebab hak wajib tu kita dah buat dah. Hak sunat ni kita tak berapa. Nak suruh rasa manis iman kita, kena banyak buat benda sunat. Nak tahu benda sunat tu dah kena mengaji. Gapo benda-benda sunat tak patut kita buat. Macam semaya sunat rawatib, semaya kapit waktu. Tu benda tu kalau tak buat tak apa. Tapi kita buat juga kerana Tuhan kena. Satu. Ia keduanya pula hak Tuhan marah. Gapo dia? Benda haram. Kita jauh-jauh suruh tak. Sebut saja benda haram kita tak situ. Tapi tak padan situ. Tu bukan tanda sayang lagi, tu tanda takut. Kalau tanda sayang, walaupun dia tidak marah, hak dia tak kena kita tak buat. Makruh. Benda dia tak kena makruh, tapi tak dosa. Isap rokok lah kata. Walik. Kalau nak suruh Tuhan kena kan, kita tak sila isap rokok. Walaupun ada orang kata haram, tak apalah ambil orang kata makruh. Kalau kita orang kata boleh isap rokoknya, buat apa haram kok? Tidak haram, kita tak pandai royak. Kalau kita nak suruh jadi manis iman ni, kita kena sayang Tuhan. Bila sebut benda hak Tuhan sayang ni, tak nanti ke dia marah supaya minum arak. Rokok dia tak kena pun kita tak sistem. Pasal apa? Dia tak kena barang. Betul tak? Ramai. Apabila kita sebut gitu, ramai pula orang tak kena. Sebab apa? Sebab rokok ni ramai orang kena. Betul tak? Jadi semua benda-benda makruh tu kita diitar dia gapo lagi benda-benda makruh. Sebab apa? Aku tak buat dah benda makruh. Sebab apa? Tuhan tak kena. Tak apa, Tuhan tak kena, dia tak marah. Tak boleh lah. Orang tak panggil sayang lagu tu. Orang panggil takut. Sebab apa mu tak minum arak, sebab apa mu tak judi, takut ke dia ni nak bodoh neraka. Bukan sayang tu takut. Hak sayang benda makruh. Tak buat apa-apa. Tuhan tak kena. Bantuan tak kena jadi tak marah apa-apa, tak buat juga. Sayang ke dia. Apa dia? Okey. Boleh dua dah, boleh tak? Okey. Dok baru satu baru tu. Yang kedua, nak boleh rasa manis iman tu. Mereka yang kasih kepada seseorang tiada lain melainkan kerana Allah. Kerana Allah ni, kerana kita duk atas hukum. Bapa kita baik dengan dia kerana dia kaum kerabat kita. Apa kalau kaum kerabat kita buat baik dan sebab dalam Quran disebut. Hendaklah kita buat baik kepada kaum. Wa atizal qurba haqqahu disebut. Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba. Disebut. Kaum kerabat ni kena jaga, jiran kena jaga. Sebab apa kita baik dengan jiran? Kerana Allah, perintah Allah. Situ dah. Bukan kerana kita baik dengan dia tu kerana nak cari makan. Baik benar dengan dia ni, tak boleh dah. Tempat kita gantung. Itu tak jadi dia kata. Kita baik kerana Allah suruh baik dengan dia. Dan itu dua-dua. Dan yang ketiga, nak mendapat manisnya iman, kita berasa benci kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci jika dicampurkan ke dalam api. Takut jadi kufur, takut jadi syirik. Kita takut benar ni. Takut benar ni. Setara mana nak takut? Supaya takut, ngapi? Kan kita tengok api, kita nak dekat takut. Dia nak suruh kita takut kepada benda-benda yang jadi kufur, benda syirik, dia setara tu. Sebab tu jangan hidup niti atas benda syirik. Bila orang kata, pergi minta dengan ruh di kubur, ada jalan boleh jadi syirik. Ada ulama-ulama kata, kita duduk di kubur, duduk seluruh orang mati, duduk minta tolong dengan dia, ni jalan-jalan syirik. Lepas kita duduk bahas juga, tak syirik, tak apa, ada orang kata duduk. Sebab apa ya kita berani, duduk meniti kat tu. Artinya kita tidak takut, sebab takut api. Kita bimbang kalau orang kata ada meh syirik, biarlah. Tak rugi kalau tak rugi. Rugi ke apa kalau tak pergi minta dengan orang mati dari kubur? Rugi kan? Pergi cari kubur tu sedang kubur gapo duk suruh ruh kau tu marilah minta tolong dia panggil istighatsah.
Istighasah ni mana kata kesepakat ulama katakan benda ni boleh membawa jalan syirik. Puak kita tak buat, puak sudah tak ada kampung kita pergi minta kubur. Tapi Indonesia banyak ulama pergi minta kubur. Jadi kita takut nak buat benda gitu walaupun ada orang kata boleh. Pasal apa? Pasal benda tu boleh membawa kepada syirik. Baik. 3 perkara tadi sudah sebut tadi, kalau kita boleh buat, maka barulah kita rasa manisnya iman. Lah ni tak berapa manis lah mana. Honda tak cukup syarat lagi. Tak sabar tangga tu lagi. Ni cara hok nak jadi tok wali semua. Tak payah ada tarikat berapa nak jadi tok wali ni. Bila kita rasa manis hime, kita akan jadi waliullah. Orang yang rapat dengan Allah. Wali-wali ni orang rapat dengan Tuhan. Bukan tok wali ni hok jenis macam orang gila tak pakai baju tu. Tu tok wali Melayu ke betul. Tok wali agama Islam kita kena macam tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tu. Hak tu tok wali nombor 1. Lagu mana tu demo tu hidup dia boleh. Ni jadi bila Nabi sebut halawatul iman, kemanisan iman. Ni lah orang panggil makrifat ke berapa orang disebut kita boleh rapat dengan Tuhan. Rasa manis beribadat dengan Tuhan bila kita ada 3 perkara tadi. 3 perkara, 4 pula dah 3 perkara tadi. Nak sebut sekali apa dia ni? Kita kasih kepada Allah dan Rasul. Kasih lagu mana tadi? Kita jaga patah larang dia. Kalau dia suka kita buat, kalau dia marah kita tak buat. Yang keduanya kita ni baik kat orang, sayang kat orang ni kerana perintah Allah. Sayang ke ibu bapa, sayang ke adik-beradik, sayang kepada sayang sahabat handai yang membawa kita kepada agama, kerana agama tempat mengaji. Dah. Kerana duduk di masjid sekali, balas sekali. Kerana agama tu orang panggil dah. Bukan kerana nega. Dan yang ketiganya, segala benda-benda yang nak pergi kepada lorong kufur, lorong syirik tu kita geram. Ambil 3 perkara tu, kita boleh buat dalam hati kita. Kita akan rasa kemanisan iman. Inilah orang panggil tok wali. Walaupun orang kata tidak tok wali, ni tok wali. Tidak nak nyawa kat orang. Tok wali tu. Demo ni kadang-kadang dia nak jadi tok wali tu, dia ada benda dunia nak suara pakak. Tok wali tu. Bila tok wali pakak orang pergi jemur dia, pergi sedekah dia gapo. Nak dunia juga. Kita nak wali dengan Tuhan, biar Tuhan yang tahu kita ni tok wali. Betul tak? Biar orang kampung sebut yang tak kenal. Kita ni tok wali, tapi hakikat Tuhan iktiraf kita sebagai tok wali. Ke mana? Tok wali gapo lagu tu? Demo mana tahu kawan dengan Tuhan. Tuhan dia tahu tok wali. Takut ada atas balasah kita tok wali pun kita tak tahu dah. Orang yang rapat dengan Tuhan. Tok wali nak betul semula bukan hok gila tak pakai baju dak. Tok walinya orang yang rapat dengan Tuhan. Rapat lagu mana? Lagu tadi lah. Habis dah depan. Ni kena sambung minggu depan ni. 121 wa naqulullahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmu. Sekali dah. Wallahu a'lam.